Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saiful Mualim. Saya sudah pun berada lebih kurang 28 tahun dalam traditional business dan juga network marketing. Sesiapa yang menghadapi masalah untuk mengembangkan network marketing mereka ataupun mereka menghadapi masalah untuk konsisten ataupun mendapatkan momentum yang betul ataupun untuk melakukan network marketing dengan cara efektif, bolehlah menghubungi saya dan juga NetPro, ya. Okay, so hari ini pada video minggu ini saya akan bercakap mengenai network marketing, iaitu 7 langkah yang kita harus lakukan di dalam network marketing. 7 langkah di sini, ya. So langkah yang pertama yang kita harus lakukan ialah prospecting dan inviting, ya. Maknanya kat sini kita mencari prospek dan juga menawarkan kepada prospek. So saya combine kedua-duanya kerana mereka berkait rapat antara satu sama lain. Pada peringkat ini, pada langkah yang pertama ini adalah langkah yang paling penting sekali, kerana di peringkat inilah kita mencari prospek. Bagaimana kita nak mencari prospek? Kita kena ada mindset yang betul bahawa untuk mencari prospek kita kena seterusnya berterusan mencari prospek daripada kontak-kontak yang kita ada, melalui kontak-kontak yang kita ada daripada kita punya handphone, daripada kita punya name card dan sebagainya. Dan seterusnya kita juga boleh mencari prospek daripada orang perseorangan yang kita jumpa ataupun kita panggil sebagai stranger dalam bisnes ini. Dan juga ada yang orang melakukannya dengan menggunakan online marketing, ada yang menggunakan apa yang dipanggil sebagai SEO, iaitu satu content marketing yang approach kepada certain demografi, certain geografi, sosiologi dan sebagainya, ya. Dan apapun cara kita mencari prospek, yang paling penting adalah untuk kita memastikan bahawa kita develop active contact. Active contact di sini, kontak kita sentiasa bertambah dari masa ke semasa, ya. Kita tidak berhenti. Dan ini adalah key kat sini, maknanya kontak atas kontak, ya. Walaupun kalau kita follow up umpamanya orang itu belum masanya untuk membeli produk kita atau join bisnes kita, tapi kita mungkin boleh meminta kontak yang mereka ada. Dan ini adalah satu cara yang saya akan terangkan dengan lebih detail dalam NetPro seminar saya dan coaching saya dan konsultansi saya nanti, insya-Allah, ya. Alright. So kita mesti mencari big prospect dalam peringkat ini, kerana kalau kita mencari sedikit, maknanya kita akan mudah untuk berhenti, ya. Maksud saya kat sini, jika sekiranya kita berjaya 5% sahaja success rate, jika kita ada 10, mungkin kita tidak ada seorang pun yang kita akan membeli produk kita ataupun yang akan ikut kita bisnes. Tapi sekiranya kita ada 100 orang umpamanya, kita ada peluang untuk at least 5 orang bersama-sama dengan kita dalam bisnes ini, ataupun 5 orang yang akan membeli produk kita. Kemudian bercakap mengenai mencari prospek ini, kita menggunakan konsep sift and sort, ya. Maknanya kita harus pergi dari satu kontak ke satu kontak, ya. Maknanya jika sekiranya setelah kita cuba mereka belum bersedia lagi, kerana no bukan bermakna mereka tidak mahu beli selamanya atau tidak mahu join kita selamanya. No bermaksud mungkin belum sekarang. Belum sekarang tu maksudnya mungkin sekarang ni mereka masih lagi comfortable dengan mata pencarian yang ada. Mungkin mereka telah comfortable lagi dengan kesihatan yang ada dan sebagainya. Dan kita harus meletakkan mereka dalam satu prospect list dan kita bergerak dari satu prospek ke satu prospek. Maknanya kita move on, ya. Jangan tunggu sampai kita nak convert orang tu umpamanya, kan. Itu satu mindset yang salah. Kita kena move on. Kerana apa? Kerana kita nak kita perlu tahu bahawa some will, some won't, so what. Maknanya kat sini setengah daripada mereka akan join kita, setengah daripada mereka tidak akan join kita, tetapi apa peduli, maksudnya begitu. Jadi kita kena move dari satu prospek ke satu prospek, kerana kita kena mencari leader. Itulah konsep dia. Kita kena mencari leader, kita kena mencari catalyst, kita harus berterusan bergerak, Dan kalau kita mencari, kalau kita bersikap amatur, kita hanya akan mencari 5, 6, 7 prospek saja, ya. Dan bila kita menawarkan prospek pula, inviting, kita menggunakan, ramai daripada kita mungkin rasa takut
mungkin rasa takut, so kita kena ada cara. Saya akan terangkan lebih detail nanti, iaitu kita menggunakan approach PepsiCo. PepsiCo ni maknanya kita cara dengan minta permission, permission, kemudian kita kena enthusiastic, kemudian kita praise, kita memuji mereka dengan cara yang betul, memuji dengan ikhlas. Kemudian kita memberi mereka space supaya kita tidak seperti menjadi pemburu, memburu mereka. Kita berkata kepada mereka umpamanya jika tidak berminat, tidak mengapa, dan sebagainya. Dan last kali semasa kita closing, maknanya bila kita dalam telefon umpamanya, bila kita closing, kita kena recap balik apakah appointment yang kita lakukan. Dan itu adalah sedikit snapshot, iaitu dalam langkah yang pertama, iaitu prospecting dan inviting. Kemudian kita pergi kepada langkah kedua. Langkah kedua adalah langkah demo dan presentation. Ada kata-kata mengatakan demo equal to wow. Maknanya kalau kita tak buat demo, maknanya the wow factor tu tak ada. So begitu pentingnya lah demo. So cuma kita perlu tahu bahawa demo ini mestilah duplicable so that kita punya business partner boleh follow. Kerana dalam bisnes network marketing, kita kena ingat bukan hanya kita saja yang buat bisnes, kita kena pastikan semua rakan-rakan partner kita dapat melakukannya seperti apa yang kita lakukan, ya. Dan kemudian dari segi presentation, umpamanya jika kita perlu melakukan presentation, kita kena membuat persediaan yang rapi. Umpamanya presentation kita kenalah menarik perhatian pada peringkat 5 minit yang pertama. Kerana kajian menunjukkan bahawa jika presentation kita tidak menarik pada 5 minit pertama, mereka tidak akan memberi penumpuan kepada presentation kita selamanya, ya. Dan di dalam presentation itu penting untuk kita menunjukkan kenapa mereka harus mendengar. Ya, maknanya kita kena bagi gambar, kena bagi video yang dapat mengambil perhatian mereka agar presentation kita akan menjadi lebih efektif. Dan semasa demo dan presentation ini, kita akan lihat bahawa apa yang paling penting untuk kita menunjukkan nilai tambah produk dan servis kita. Kerana ini adalah kunci untuk kita membuat closing, ya. Dan kita boleh menggunakan juga kalau kita tidak ada presentation, kita tak ada physical demo, maknanya kita boleh menggunakan video, kita menggunakan live video dan menggunakan video call pun boleh, dan sebagainya, ya. Dan jika sekiranya kita seperti dalam langkah yang pertama dan langkah yang kedua, mungkin kita mengalami rejection. Bila kita mengalami rejection, itu adalah normal. Dan rejection ini selalunya kita gunakan 3F konsep. 3F konsep ini maknanya kita the first F is feel, second F felt, dan the third F is basically apa yang kita panggil sebagai found, ya. Maknanya kat sini bila katalah seseorang itu mengatakan saya tidak ada masa untuk buat bisnes ni, jadi kita bolehlah mengatakan bahawa itulah yang saya rasa semasa saya mula-mula buat bisnes, dan itulah yang saya rasakan untuk saya memulakan bisnes. Tetapi bila saya telah buat bisnes ini, saya dapati dan seterusnya kita buat storyline. Sebab itu kita kena selalu ada storyline. Kita kena gunakan 3K konsep dalam storyline, di mana kita ada maknanya kita ada storyline bagaimana keserasian produk ataupun servis kita yang kita bawa ini. Yang kedua adalah dari segi keseronokan dalam kita berbisnes, dan yang ketiga adalah dari segi keuangan ataupun keseronokan dari segi mendapat keuangan. So 3K kat sini penting, untuk kita ada storyline yang kita boleh gunakannya pada bila-bila masa saja. Sekarang kita pergi kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah follow up. Bukanlah dia bermaksud follow up ni kita lakukan di stage yang ketiga, tidak. Tapi saya akan menerangkan bahawa follow up ini adalah penting. Follow up is key. Berapa kali kita follow up? Ada orang dah give up hanya dengan first follow up, satu follow up. Kajian menunjukkan bahawa kita memerlukan sekurang-kurangnya 4 hingga 6 exposure ataupun 4 hingga 6 appointment, barulah kita boleh membuat closing. Dan ini adalah industri standard, dan cuba kita bandingkan dengan effort kita, mungkin kita sudah kecewa dengan 1 atau 2 follow up. Jadi follow up ini adalah key. Follow up boleh berlaku di stage-stage yang berbeza, umpamanya di peringkat prospecting,
menghubungi mereka di peringkat inviting, menginvite mereka pergi event atau melihat demo kita, ataupun di peringkat untuk kita closing dan sebagainya, ya. Dan amat penting untuk kita follow up, dan kita kena percaya bahawa tujuan kita adalah untuk memberi pengajaran ataupun pelajaran dan untuk memastikan bahawa mereka faham, mereka faham dan educated, ya, dari segi information tentang produk ataupun services kita. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh convince mereka, berbanding dengan cara kita untuk convince, membuktikan kepada mereka. Tidak, kita bukan in the business untuk membuktikan bahawa produk kita lebih baik dan bagus, tetapi kita akan menggunakan third party, menggunakan distributor yang telah pun berjaya ataupun testimoni untuk kita memberi kita sebagai messenger. Kita lebih kepada messenger instead of kita sebenarnya sebagai the message. Bila kita melakukannya sedemikian rupa, maka banyak prospek akan tertarik kepada kita. Dan follow up ni bolehlah kita lakukan dengan phone call, dengan video call, dan kita boleh gunakan dengan metod-metod dan cara-cara yang betul. Umpamanya bila kita rasa malu, kita rasa takut dan sebagainya. Sebab tu tips yang saya nak berikan dalam follow up ini adalah sentiasa untuk membuat appointment bila kita berjumpa dengan mereka. Maknanya appointment after appointment. Jangan kita pergi daripada prospek selagi kita belum buat appointment, ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tips saya dalam step ini adalah supaya kita menjadi petani, bukan kita menjadi pemburu. Bila kita menjadi pemburu, mereka akan takut. Bila kita menjadi jerung, mereka akan takut. Bila kita menjadi petani, kita akan nurture mereka. Kita akan menyiram mereka dengan baja, memberi mereka air yang secukupnya, dan hinggalah pada satu peringkat mana mereka ada belief, dan kita dapat transfer belief kita kepada mereka dan mereka tertarik, dan insya-Allah close akan berlaku. Step yang keempat adalah closing. Tadi saya dah banyak cakap dalam follow up, sebahagiannya telah pun saya terangkan dalam follow up. Dalam closing ini penting sekali adalah bila prospek kita sudah merasakan bahawa produk ini adalah satu produk yang amat sesuai untuk mereka. Selagi kita tidak translate the value, nilai tambah dan juga benefit produk kita atau services kita kepada mereka, selagi itu mungkin sukar untuk kita membuat closing. Jadi kat situlah penting untuk kita menjadi coach, bukan menjadi debater, bukan kita nak debate, tapi kita menjadi coach untuk membawa mereka supaya faham. Dan dalam satu masa pula kita menjadi consultant, ya, di mana kita dapat offer memberi mereka solution atau solusi, ya, kepada permasalahan yang mereka ada, dan akhirnya mereka rasa bahawa produk dan services yang kita ada ini adalah satu produk dan services yang kereta mahu. Dan akhirnya jika sekiranya berlaku confirmation, maknanya kita kena lakukan banyak soalan dekat sini. Umpamanya jika kita kata okey, sekiranya benefit produk ini memberi benefit apa yang tuan kendaki, adakah tuan akan membeli mesin ini, umpamanya, kan, itu adalah leading question untuk mendapatkan positive answer daripada mereka, umpamanya. Dan selepas mereka confirm, kita hendaklah kita meminta detail, umpamanya, supaya kita tidak lose prospek ini, dan supaya kita tidak membuang masa untuk mendaftarkan atau untuk membeli produk kita. Maksudnya kita terus proses supaya tidak ada lagi ruang ada gangguan daripada luaran yang akan mempengaruhi mereka supaya jangan membeli ataupun jangan join dengan kita punya bisnes, ya. Alright, yang kedua adalah bila telah berlaku closing, kita hendaklah membantu mereka dari segi registration, kerana mereka first time. Mungkin kita membantu dengan membawa mereka ke pejabat, ataupun kita boleh membantu secara online dan sebagainya, kerana dengan cara ini mereka akan merasa tertarik bahawa di sinilah kita mungkin sebagai potensi leader mereka yang dapat membantu bila diperlukan, ya. Dan seterusnya kita launch the business. Launching the business ni maksudnya kita akan memberi peralatan yang sesuai untuk mereka memulakan bisnes tanpa kita memberitahu mereka bahawa mereka perlu join bisnes kita, ya, dan memberikan mereka
peralatan dan sebagainya, ya, peralatan demo, ujian dan sebagainya, ya, dan ini penting sebagai satu cara untuk kita launch the business, dan juga sebagai satu investment kita dalam network marketing atau dalam bisnes, ya. Kerana semua bisnes perlukan investment dan kita perlu invest dalam apa juga bisnes yang harus kita lakukan. Itu adalah langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah get it started. Ramai orang lupa tidak melakukan perkara ini kerana mereka berpendapat sale telah pun berlaku dan tujuan mereka adalah sale. Sedangkan dalam network marketing bukan berhenti setakat sale saja, tetapi harus berterusan hingga kita dapat develop owner kepada produk ataupun services kita untuk bersama-sama dengan kita sebagai business partner yang akhirnya menjadi leader. Jadi untuk peringkat permulaan, saya sarankan untuk kita membuat appointment dengan kita ataupun membuat appointment dengan leader atau upline kita yang sudah pun established ataupun yang sudah pun hebat, untuk memastikan bahawa kita memberi kita compliment atau kita validate. Kita boleh mengatakan bahawa anda telah pun membuat pilihan yang bijak dengan membeli produk ini, dan ataupun anda telah pun membuat pilihan bijak untuk mulakan bisnes ini dan sebagainya. Itu sebagai validation ataupun sebagai compliment kepada mereka. Dan seterusnya kita akan set expectation. Sebab apa? Sebab ramai orang masuk dalam bisnes ini mempunyai expectation yang berbeza dan expectation yang salah, yang tidak tally dengan usaha yang mereka lakukan. Di sinilah kita mungkin menggunakan banyak soalan untuk bertanya, umpamanya berapakah pendapatan yang sesuai untuk tuan dapat sebulan dengan bisnes network marketing ini, supaya tuan nanti boleh berminat untuk terlibat dalam bisnes ini. Katalah RM2,000 sebulan, kan, umpamanya. Kemudian seterusnya kita bertanya lagi soalan, apakah berapakah jumlah jam yang tuan boleh untukkan untuk menjalankan bisnes ini dalam masa seminggu, umpamanya. Dan di sinilah kita buat alignment. Sekiranya expectation itu terlampau tinggi, kita akan align balik. Sekiranya terlampau rendah, kita akan align balik. Dan hopefully mereka tidak ada terlampau rendah dan ataupun terlampau tinggi expectation, ya. Dan juga dalam meeting ini mungkin kita boleh go through the checklist. Apakah checklist bagaimana kita nak start melakukan bisnes. Seperti saya selalu amalkan untuk ada dua checklist. Checklist yang pertama adalah apakah aktiviti-aktiviti yang harus kita lakukan sebagai seorang individu, dan apakah aktiviti yang harus kita lakukan dalam grup. So dua plan ini amat penting supaya mereka ada jalan ataupun mereka tahu bagaimana nak memulakan bisnes ini, ya. Kemudian of course game plan kita tadi, kita kena clear apakah game plan kita untuk mereka yang berada dengan kita semasa get it started program ini, supaya mereka clear. Dan of course kita memberi mereka assignment, kita memberi mereka expectation, dan kita akan follow up selepas minggu, umpamanya. Sebab jika kita tak follow up dan jika mereka tidak mencari kita selepas itu, kemungkinan mereka akan berhenti tanpa pengetahuan kita. Jadi amat penting untuk di peringkat permulaan mereka sentiasa mencari kita bila mereka menghadapi masalah. Jadi itu adalah langkah yang kelima, dan sekarang kita berada di langkah yang keenam. Langkah yang keenam ni ramai orang lupa. Langkah yang keenam ni adalah engagement, ya. Selepas get it started, maka kita harus fokus kepada engagement, di mana kita boleh membuat ad hoc engagement bila-bila masa diperlukan, ataupun kita buat plan engagement. Dan selalu saya akan pastikan grup saya membuat plan engagement, umpamanya seminggu sekali ataupun sebulan sekali, depending on apakah tujuan engagement tersebut. Dan kena selalu membuat engagement. Kita boleh membuat engagement sekarang ini dengan umpamanya menggunakan platform seperti Zoom, Webex, menggunakan platform Skype, menggunakan platform video, WhatsApp video dan sebagainya. Dan engagement ni haruslah berterusan, kerana kita sebagai leader harus juga mendengar daripada mereka. Bukan hanya mereka mendengar daripada kita, tapi kita juga harus mendengar apakah permasalahan, apakah cabaran yang mereka hadapi, agar mereka sentiasa ada energi dan sentiasa bersemangat. Dan engagement ni penting, ya. Sama ada secara physical engagement ataupun secara engagement dengan secara online. Okay.
Dan inilah antara investment yang kita harus lakukan, sama ada investment dari segi keuangan atau investment daripada segi uh, masa dan sebagainya. Dan penting untuk kita tekankan semasa engagement, iaitu kita harus follow 3 step ni sampai bila-bila. Okay? Kalau kita sebagai distributor tadi, kita perlu basically recruit, kita kita basically go for retail, kita recruit dan reproduce. Tapi dalam engagement ini penting adalah untuk kita plan, kita do dan kita review. Maknanya kita mesti ada 3 proses ini berulang-ulang. Dalam engagement kita harus berbincang mengenai planning kita, mengenai aksi-aksi kita, dan juga kita review balik, dan kita akan memberi penambahbaikan ataupun penambahan dari segi planning kita dan sebagainya. Dan akhirnya step ataupun langkah yang ketujuh, iaitu langkah yang terakhir adalah untuk create event ataupun kita attend event. Sebab event adalah key. Dalam business networking kita tidak ada pilihan, iaitu kita harus create event atau kita membawa orang pergi ke event, kerana event ini akan membuatkan kita punya group business partner kita dapat visualize macam mana kita nak pergi ke arah end state untuk menjadi seorang multi-millionaire dalam bisnes kita. Untuk berjaya dalam bisnes kita, kita harus membawa orang-orang yang telah berjaya di dalam event dan membawa mereka untuk melihat dengan sendiri testimoni-testimoni kejayaan yang kita boleh dengar sendiri daripada mereka yang telah pun berjaya dalam business network marketing ini, ya. Dan sebab itu kita sebagai leader ataupun business partner ataupun distributor, kita juga kena create event, walaupun event itu kecil saja, seperti small coaching session, small training session, dan kita bermula untuk membuat small preview. Kita mungkin boleh membuat activity weekly preview yang berterusan dan sebagainya. Dan inilah yang akan menjadikan grup kita cepat untuk membesar. Dan dalam network marketing, membesarkan rangkaian adalah satu cara untuk kita meletupkan bisnes kita dalam network marketing. Dan itulah 7 langkah yang saya telah tekankan, dan insyaAllah saya akan elaborate, saya akan detailkan, perincikan semasa Net Pro seminar dan juga semasa siri-siri coaching saya. Sila book coaching-coaching spesifik untuk grup masing-masing, ataupun coaching yang open kepada public, ataupun dapatkan konsultansi secara one-on-one agar kita dapat detail out aktiviti-aktiviti kita dengan lebih teratur, ya. Dan itu saja daripada saya pada minggu ini. Jika sekiranya anda suka video ini, sila subscribe, like dan share, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.